I think we need to start now. As Dato' Johari actually mentioned just now, in the end of June, 6 of us from Pakatan Rakyat, 2 from each party, we were invited to go to Germany for a visiting program. And the purpose of this visiting program actually is so that we can learn from German experience. Because all this while, Germany, they are run by a coalition government. And because we, Pakatan Rakyat, we are a new coalition, and the political foundation in Germany, they think that the experience in the political parties in Germany will be helpful to us, and therefore they sponsor 6 of us to fly over to Germany so that we can learn from their experience. The trip was about a week long, and I think it's a very fruitful and interesting trip. From there, we learn from them about how to communicate, how to resolve conflicts, how do we, despite our differences, how can we actually achieve our common goal. Without further ado, I think I will pass the floor to YB Khalil Samad so that he can share with us, and I hope that we can keep the sharing to about 15 to 20 minutes, and then we have a short discussion because we only have half an hour for this session. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dimuliakan pengurusi majlis, Tio Nijit, yang dihormati dan dikasihi Datuk Seri Presiden, pimpinan daripada PAS, DAP, Parti Keadilan. Saya tadi nak masuk fikir 2 kali juga pasal pengurusi sebelum ni duk canang hebat sangat, risau saya. Kalau dengar cara dia cakap tu macam seolah-olah saya duduk di Jerman 6 tahun. Tapi sebenarnya kami pergi tak sampai 10 hari. Dalam tempoh 10 hari ini, ialah bukanlah semua yang kita dapat pelajari. Tetapi memang suasana politik di Jerman itu memang jauh berbeza. Dan saya perlukan saudara Syafribi ke siapa yang nak yang berbaju merah. So, saudara, saya akan cuba jelaskan secara ringkas apa yang telah kita pelajari. Semasa kita pergi ke Jerman, ada 2 benda yang telah bagi saya yang saya telah lihat yang amat menarik. Yang pertama ialah sistem. Sistem ni saya ingin bahasa Inggeris, minta maaf. Sistem pilihan raya yang agak unik. Ianya merupakan satu hybrid ataupun satu gabungan, di mana di peringkat pilihan raya di peringkat federal, iaitu peringkat kebangsaan, dan juga di peringkat negeri. Setiap satu kertas undi ada 2 pilihan. Satu, kita buat pilihan kepada calon yang bertanding, dan di sebelah kertas undi yang sama juga kita pilih parti. Ianya Dewan Undangan Negeri dan juga Dewan Rakyat, dia punya Rustag dan apa ni nama ni? Bundesrat dengan Bundesrat dan Bundestag itu je lagu Jerman kan, Bundesrat dan Bundestag dia punya kerusi dia, allocation dia, satu adalah untuk orang yang menang atas pilihan peribadi dia sebagai calon, dan satu lagi atas pilihan parti. Maka ianya seolah-olah bagaikan gabungan sistem kita dengan sistem
proportionate representation. Ya. Ini yang pelik. Ya. Kalau ini berlaku di peringkat federal dan juga di peringkat negeri. Ya. Di peringkat bandar, kota, dia ada juga pilihan raya. Ya. Tetapi oleh kerana pada masa kita pergi lawatan di sana, tumpuannya kepada dia punya Bundestag dengan Bundesrat, ya, maka dalam soal pilihan raya untuk kota ni kurang diberikan tumpuan. Ya. Yang pemerhatian atau penelitian yang kedua ialah bahawa amalan kerajaan pakatan, coalition government ini memang merupakan satu kebiasaan. Ya. Malahan bila dia kempen sekalipun, ada di antara parti-parti yang dia kempen, dia tahu bahawa calon peribadi itu tak boleh menang, maka dia kata tak apa, kalau undi pertama tak beri pada calon kami, undi kedua bagi kepada kami. Ya. Lalu ianya merupakan satu amalan yang biasa, di mana dengan itu maka apa yang akan berlaku ialah satu suasana di mana semua kerajaan yang memerintah, sama ada di peringkat federal ataupun di peringkat negeri, merupakan kerajaan pakatan. So, sistem pilihan raya yang unik ini menyebabkan amat sukar bagi satu-satu parti membentuk kerajaan dengan sendirinya. Ya? Dan mereka semua sebenarnya semua bertanding atas lambang parti masing-masing. Ya? Tetapi oleh kerana ada gabungan first past the post dengan proportional representation ini, maka amat sukar sama ada di peringkat federal ataupun di peringkat state untuk mana-mana parti memerintah dengan sendirinya, dan hanya pengecualiannya hanya satu, iaitu Parti Christian Socialist Union (CSU) yang memerintah di Bavaria selama 22 tahun sebagai satu parti yang memerintah. Dia sendiri membentuk kerajaan, tetapi itu pun baru-baru ini telah berakhir. Ya. Dan di Bavaria itu memang satu negeri yang agak aneh, ya. Di mana di situ hanya parti yang CDU itu ataupun Christian Democratic Union ni, untuk Bavaria dia terpaksa tukar nama. Dia tak boleh CDU, dia kena CSU, ya. Tapi parti yang sama, ya. Tapi oleh kerana keunikan Bavaria itu pun akhirnya dia kena tukar, ya. Dia kena bentukkan kerajaan yang merupakan pakatan atau penggabungan. Okey, ini merupakan senarai parti-parti lah, ya, yang bertanding di pilihan raya Jerman. Dan oleh kerana dia ada dia punya sistem proportional representation itu, maka semua parti bertanding atas tiket parti masing-masing. Yang CDU, CSU ni hanya di Bavaria. Ya. Di Jerman dia ada dua parti yang terbesar, CDU dengan SPD, iaitu sosialis. Ya, biasanya bila nak buat gabungan, sama ada parti-parti yang lain ini akan bergabung dengan CDU, ataupun parti-parti yang lain dia bergabung dengan SPD untuk membentuk sesebuah kerajaan. Ya. Lalu ada yang FDP, iaitu kumpulan yang liberal. Inilah yang boleh dikatakan mereka lah yang membawa kami dan menaja perjalanan kami. Yang keempat, parti Greens, yang itu parti yang menjuara isu alam sekitar dan sebagainya. Yang kelima ni di Linke ataupun kumpulan komunis. Kita kena ambil kira juga bahawa Germany ini baru saja digabungkan, yang East Germany dengan West Germany, ya. Maka parti-parti yang daripada East German yang beraliran komunis pun masuk dalam sistem pilihan raya ini juga. Dan ini merupakan parti yang paling boleh dikatakan yang mewakili rakyat Jerman daripada Jerman Timur dulu. Lepas tu ada juga golongan yang berdiri sebagai independen, ya, yang mana mereka ini sebagai individu-individu yang masyhur, yang terkenal. Dia bertanding atas kekuatan dirinya sendiri, ya. Dan individu-individu ini pula, dia sama dia pula buat bagaikan satu gabungan dan menjadi sebagai satu kumpulan. Dan yang ketujuh, parti ekstrim kanan. Parti ekstrim kanan ni macam Nazi punya lah, ya, neo-Nazi punya pemikiran dan sebagainya, ya. Okey, so teruskan. Apa yang kita lihat berlaku sekarang ini, ya, di peringkat federal, kerajaan pusat, satu gabungan di antara CDU dan SPD. Ini digelar sebagai
The Grand Coalition, dan memang ini jarang berlaku. Kalau tak silap saya, ini kali yang kedua, ya, di mana parti yang utama, the main two parties, ini macam parti buruh dengan parti konservatif lah, ya, dia bergabung, ya. Walaupun ada parti-parti yang lain, tapi sebagai contoh lah, dua parti yang utama iaitu CDU dengan SPD, mereka bergabung dan mereka memerintah di peringkat federal. Oleh kerana apa yang telah berlaku ialah dia tak boleh nak bergabung dengan parti-parti lain untuk nak membentuk kerajaan. Dia sama dia kena bergabung, dan ini digelar sebagai The Grand Coalition. Di peringkat negeri berbeza-beza, ya. Kalau kita lihat